Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi tarina. Kitab itu. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Wa nudiba tawajjuhun linahwi jidarin fa'afan maghruzatan fabastu musalla wa kuriha fiha iltifatun wa nadharu nahwi sama'in ataupun macam wa nadharun nahwa sama'in wa basqun amaman wa yaminan wa kashfu ra'sin wa mankibin wa salatun bi mudafa'ati hadasin wa bi maqbaratin. Kita nak sambung ni masih dalam bab perkara-perkara yang disunatkan yang lepas bab solat, bab supaya khusyuk apa, ada pelajaran khas itu macam mana nak dapatkan dia. Seterusnya sunat ni kata dia sunat tawajjuhun ialah menghadap linahwi jidarin bagi seumpama dinding. Nak sembahyang sunat kedudukan kita nak sembahyang tu kalau boleh depan ada dinding. Apa faham? Tahu lah. Apa faham? Duduk depan. Jangan ajar sembahyang masuk masjid di belakang. Ya. Masjid nak jumpa dinding kat mana? Depan. Jadi sunat sembahyang depan. Satu. Macam mana pun antara kaedah kita nak sembahyang ni, pasal nak sembahyang ni sebaik-baiknya antara kita dengan tempat nak sujud tu jangan ada kebolehan untuk orang lalu lalang. Satu, kalau boleh ni kita, depan kita dinding. Boleh faham? Jadi antara kita dengan tiga hasta dan tempat sujud tu, depan tu dinding. Orang tak lalu lah depan. Boleh? Jadi sunat kalau nak semayang ni menghadap kita ke kiblat tu, depan kita dinding. Boleh? Tak ada dinding pun kipas. Apa saja yang ada istilah objek duduk depan, tak pun tiang. Nak semayang tiang. Jangan ajar semayang tempat lapang tambah buka pintu semayang depan pintu. Tu cerdik tunggu. Jangan biasa buat gitu buka-buka itu sebenarnya depan pintu. Orang masuk lalu depan dia. Tu cerdik sungguh lah. Yang buat perangai tu. Siapa perangai tu leku sekali. Siapa? Menyusahkan orang. Tambah pula pintu masuk laluan utama tu. Dia masuk. Dia masuk-masuk dia semayang depan pintu tu. Orang nak masuk tapi tak boleh masuk pasal dia duduk depan pintu. Semayang depan pintu apa punya luas kawasan ambil semayang depan pintu. Boleh? Faham? Tu kadang-kadang ada orang dia cerdik, rajin ibadat, tapi bodoh bab tu. Bodoh. Kurang cerdik sikit bab nak pilih tempat tu. Jadi nak menghadap, nak sembahyang duduk depan. Tak pun kalau ada tiang, pergi menghadap tiang. Maksud apa? Tiang tu istilahnya, kalau istilah dalam bab solat yang ni dipanggil sutrah. Istilahnya dipanggil sutrah. Sutrah ni penghalang antara kita dengan tempat sujud. Pasal antara kita dengan tempat sujud
Kalau boleh ada satu tempat tanda yang orang takkan langgar sempadan untuk kita berdiri dengan tempat sujud. Atas pada tempat sujud, lori balak ke, buah piyah, lalu tak ada masalah. Cuma orang kita selalu, dia bukan saja lalu depan tu, kalau boleh kona jauh tu kan. Kalau ikut had yang tak dibenarkan lalu depan orang solat ni, kadar sujud tu ya. Istilahnya dia berdiri, 3 hasta depan dia. Kadar tu ya. Nanti yang sebaiknya ada penanda tu kan. Jadi penanda besok, penanda yang memang ada apa? Dinding. Penanda yang ada apa? Tiang. Boleh. Lagi kalau tak ada dinding, fa'asan, tongkat. Tongkat maghruzatan yang dilintangkan, waraza. Lintang. Kita ada tongkat, apa tu? Letak tu, lintang tu. Jadi orang takkan lalu lah antara kita dengan tongkat yang kita lintang. Lintang lah macam ni ya. Bukan macam ni. Boleh? Faham? Lintang. Baik, kalau tak ada juga, tongkat pun tak pakai tongkat. Fabastu musalla. Kita baca, bastu hampa musalla. Musalla ni apa? Tempat solat. Apa maksud tempat solat? Bahasa kita sejadah. Apa lain daripada sejadah? Musalla, ridak. Ambil ridak, tu yang kita pakai ridak tu. Antara pensyariatan ridak ni, kalau kita nak semayang, dinding tak ada, tongkat tak ada, lagi nak buat garisan pun tak boleh, betul? Sejadah pun tak ada, ridak. Tu bagus kena COVID. Maksud apa? Bawa sejadah sendiri dari rumah. Bagus tu. Nak buat apa tu? Supaya ada penanda antara kita dengan tempat sujud. Kalau tak ada, buah lah. Buah dompet. Lalu orang bubuh depan mana? Depan tu kan. Kalau ikut yang disuruh bubuh ni, bukan bubuh depan tempat yang kalau kita sujud nanti ada di badan. Boleh faham? Kita sujud nanti, benda yang kita letak tu ada atas pada kepala kita. Yang tu barulah dipanggil istilahnya sutrah musalli. Sutrah musalli. Boleh? Faham? Lepas tu lazim kan duduk pondok ni, ajar bawa pakai ridak. Ajar pakai ridak. Memang ada ni, memang ada hukum ni. Bahkan kalau ikut yang hampa satu, yang gantung di tengkok satu, yang serban suku. Maksudnya kat kita ni kalau disebab kain, ni satu kain, ya ridak satu dan sejadah satu lagi. Memang ada hak tu. Satu yang pakai di badan, yang buat hamparan, yang lilit di kepala, memang ada. Cik B ya yang tak ada hak ni. Cik B. Pak Wahab tu lah. Baik. Dan antara bahasa dalam kitab, antara yang dipanggil sutrah ni apa? Kita berdiri dekat soft. Ataupun kita tak ada apa, ridak pun tak ada, ambil rehat letak depan. Tambah pula lepas semayang, kan semayang sunat, betul? Lepas semayang fardu, orang duk bersalam lah apalah, kita buat Allahu Akbar. Nak takbir tu pun bagi codek sikit, jangan buat bodoh. Maksud apa? Semayanglah di tempat yang orang tak berkerumun, tak bersibuk, yang lalu lalang, yang nanti dengan sebab kita semayang di situ, orang akan lalu di hadapan kita. Kedah lalu ni, kalau dia semayang tapi dia tak bubuh apa-apa penanda, tu cuai pada dia. Orang lalu, salah dia. Salah dia. Pasal apa salah? Engkau tak bubuh penanda yang menyebabkan orang ambil satu peringatan, tak lalu di hadapan engkau tengah semayang. Jadi letaklah apa, beg ke, tu je, ridak ke, tongkat ke, lagi. Jadi faham tu, tongkat pun syariat kan. Tongkat syariat, ridak syariat, lagi buah rehal depan, ataupun ada beg kita kecil, buah beg depan, supaya orang tahu yang inilah sepadan antara kita berdiri dengan tempat sujud. Jangan lalu depan ni. Kalau lalu buat apa? Dari segi kaedah boleh halang. Hak kita tu, kita dah tanda lah. Tapi tanda lah. Kalau tak tanda, tak ada hak, pasal salah kita di atas kita tak
labelkan kawasan yang sepatutnya ni no entry. Yang tu kot bahasanya. Jadi bubuh sutra tu untuk menunjukkan ni kawasan kita. Jangan pandai-pandai nak lalu depan ni, melainkan kalau aku dah habis solat baru boleh lalu. Dan janganlah sembahyang depan pintu. Dengar sekali lagi ayat tu saya sebut. Jadi kalau orang lalu, kalau kita buat tanda ni, boleh halang. 2 kali halang ni. 3 kali halang. Hatta kita katalah halang tu kuat, tertumbuk muka dia, mati, percuma. Free. Seronok dengan mati. Sampai boleh mati. Pagi lah. Batal tak sebenarnya? Batal tak sebenarnya? Kenapa tak batal? Baru sekali. Pandai pun. 2 kali pun lalu. Kali ketiga dia lalu, bagi 2 kali. 3 kali batal. Boleh? Boleh. Istilahnya bodoh, kurang ajar. Bila lalu depan orang semayang. Tuang tutur dulu nak semayang ni, bantal kan. Berkursi siapa? Tak nak bagi orang lalu. Tapi kalau ikut, tak berkursi, tak berbantal pun tak apa dah. Ni, kalau ada sejadah, ada ridak, dah dipanggil sutrah musalli. Boleh? Faham? Baik. Wa kuriha fiha iltifatun, dan dimakruhkan fiha fi solat iltifatun. Iltifat ni berpaling, paling muka. Iltifat ni paling muka. Termasuk dalam makruh antara kita dah belajar apa? Tak memandang tempat sujud, tu pun makruh. Ni apa? Paling muka. Paling muka faham? Macam mana? Ni, orang lalu sebelah. Dah ada orang nak kiblat, tapi muka paling, muka paling. Ataupun kuriha nazarun, ataupun pandang. Pandang mana? Pandang nahwa sama, akan hadap ke langit. Kapal terbang. Terangnya lampu. Aircon ada 2, tak buka aircon lagi ni. Contohlah kan. Itu pasal makruh. Pasal dia melalaikan kita, menghilangkan konsentrasi kita dalam solat. Terletak paling muka pun hilang konsentrasi, tambah sembahyang dalam keadaan pandang sana sini. Jadi berpaling sekali pun pandang ke langit makruh. Untuk mata buat apa? Pandang apa? Pandang sujud. Tempat sujud. Tempat sujud. Satu tempat sujud pun sebaiknya macam mana? Bersih, kosong. Tapi selalu orang berbuat apa? Sejadah. Ada apa gambar sejadah tu? Gambar Kaabah, gambar masjid, apa benda lah kan? Kalau ikut sebaiknya kosong. Kosong tu sama ada putih, kosong. Kalau ridak kita berkala-kala, boleh lah. Tapi sebaik, ada nama sebaik, kosong. Ni pun corak-corak je, boleh. Tu baru corak. Kalau boleh, kosong. Dan sebaik kosong tu putih. Sebaik kosong tu putih. Satu isu itu orang Nabi sing kat kita, apa dia? Capal. Sembahyang, imam, mihrab, capal. Boleh ke ada capal? Sembah capal ke? Macam mana nak cakap kat dia orang ni? Apa bodoh lah sembah capal. Kami bodoh ke sembah capal. Itu nak pergi lawa lah. Boleh tak hias masjid? Masjid sekarang macam-macam hiasan ada. Decoration macam ni. Oh, tulis khuat lagi lawa-lawa. Tu tak bising pun. Oh, dia kata makruh buat-buat hiasan. Tok-tok guru tak buat. Macam-macam masjid yang orang duk hias. Bola lampu, bola langsir pun ada. Macam rumah pengantin. Hias tu. Nak kira makruh hak tu lagi. Yang ni kalau ada makruh dari sudut berhias sekalipun, tapi mengingatkan Nabi SAW. Itu tujuan saya buat tu. Saya yang ukur tu. Yang potong. Adib yang potong. Suruh dia asal.
Dah lekat-lekat pasang lampu, ada cikgu tu idea buah lampu tu yang lampu ada lampu hijau belakang tu. Diorang sakit hati kot tengok hijau, ke sakit hati tengok capal. Apa masalah? Sembah capal ke apa? Bodoh. Kau nak kira sembah capal, isu kita nak bicara ni apa? Kat sejadah ada gambar Kaabah tak? Untuk sujud kat Kaabah kan? Sembah Kaabah? Sembah siapa? Kan bodoh. Apalah. Itu lagi lah. Sujud kat Kaabah terus, gambar Kaabah. Dan memang jangan tak tahu kalau kita tak faham, tak pernah belajar, memang kalau kita kecil-kecil daripada dulu tak pernah diajar kenapa kita sujud tu, tambah pula kat sejadah semua ada gambar Kaabah, kita akan faham kita sujud, kita akan faham kita sujud Kaabah. Orang kafir memang fahamnya tu. Dia tak kira apa ini orang Islam semayang pusing. Lepas tu semayang itu dalam Tuhan nak duduk, itu dalam rumah. Bodoh. Takkan dengan sebab kita beradab di situ bahawasanya kita sembah tu, kan itu tempat beradab. Ni pun kita menghadap kiblat tapi nak bagi comel, kan? Lagi comel sampai masuk TV TV Al-Hijrah. Mereka kata lah yang ni masa tu PKP 2 lah. Ini macam studio. Dia tengok kamera dia. Dulu pakai lampu tu. Lampu studio tu. Mahal tu lampu tu. Tiangnya pun 1,000. Lampu 1,000 tu 2 tiang 2 lampu 4,000 tu. Tapi payah nak usung-usung tu kita usahakan lampu ni. Itu pun tak tepat pasal nak lampu nak cerah gitu kan. Sikit lah isu tu. Sampai pejabat agama turun. Tu gelakar tu pejabat agama pun pelak. Kalau saya kata pelak. IPD turun, terik, polis. Pejabat agama 2 kali turun. Satu unit akidah turun. Betul? Jawatan mufti turun pula. La ilaha illallah. Bermasalah. Padahal kita pernah jadi panel kerja akidah dulu. Ingat aku bodoh je. Pergi pasal itu. Tapi pasal viral. Semalam viral, hari Ahad, hari Senin datang. Yang Wahabi ni tak ada bising pun. Orang apa? Padang Polo tu kat Ipoh tu, Padang Polo tu. Orang tak kerti Padang Polo. Ngapa? Tempat orang duk zikrullah. Apa gelak tu okey lah. Okey, ya. Tempat zikrullah Padang Polo Tempat coupling malam-malam. Kereta duk parking, couple tutup. Pasang aircon. Menunjuk-unjuk kereta. Tak ada siapa pergi rush tu. Apa cerita ni? Lagi dekat dengan pejabat agama, keliling pejabat agama tu. Pejabat agama pun duduk sebelah tu bukan jauh dia. Tak ada sampai pun dia. Yang kita ni jauh-jauh duduk hulu, duduk Bangga Batu ni sampai. Nak cerita apa tu? Musalla. Ridak tempat ampar. Tu menghadap kiblat. Tu ada capalan tu yang kita cerita ke capal tu. Sampai sekarang ni ada pula orang buat sutrah tu bubuh gambar capal apa kan untuk kau sembahyang letak tu supaya jadi sutrah musalli. Yang tu pun kalau tunjuk lagi jadi isu pula kan. Betul. Sampai dia orang ni nak sembahyang pun bubuh capal di depan. Kita bukan macam Syiah nak sembahyang bila letak batu, bukan macam tu. Nak sembahyang letak ridak, bukan masalah Syiah letak batu tu, kita masalah musalli. Sutra. Bukan kita bukan macam pahaman hak sesat tu. Baik. Jadi memalingkan muka, kita ni orang Melayu alhamdulillah antara orang yang sembahyang ni tengok disiplin dan adab tertib sembahyang bagus orang Melayu Orang Melayu ni dia jenis taat. Kebanyakan pasal kita diajar dulu daripada tok nenek moyang kita memang taat. Ikut aja. Tu yang pemerintah jahat pun macam mana? Ikut aja. Pemerintah jahat. Panjang lagi saya syarah. Cukup. Wa kuriha lagi apa yang dimakruh? Wa baskun. Dan makruh baskun apa? Meludah. Baskun.
Ataupun baskun ni antara makna dia buang kahak. Baca-baca tengah semayang. Boleh buang kahak tengah semayang. Oi, kau dalam masjid jangan. Haram hukum ni pasal hukum mencemari masjid. Kalau sembahyang seorang, kalau sembahyang jemaah macam buang kahak ke orang depan, mampu kena maki lagi. Kena maki lah tu, sagi kita puk, dia rasa orang puk, kaki belakang ni bagi kat kita gemuk dia bagi. Dia bagi back kick kan. Ya kan? Kalau sembahyang seorang sekalipun meludah di depan makruh, wa yaminan meludah ke kiri pun makruh, kanan pun makruh. Jadi kalau nak meludah mana? Kiri. Syarat dia bukan dalam masjid. Kalau dalam masjid tak boleh. Bukan masalah kiri tu, masalah masjid tu. Jadi kalau umum sembahyang, kalau di rumah misalnya ada kahak ataupun nak berludah, helio banyak sangat nak berludah kahak tu, macam mana? Makruh kita meludah di bahagian depan, nak makruh di kanan. Kalau nak meludah, nak buang kahak macam mana? Macam mana? Kiri. Selain pada masjid. Masjid tak boleh. Musolli, apa surau pun janganlah. Kalau surau kita tak apa, surau kita. Yang kita buat di rumah, surau kita, tak apa. Kalau rumah kita pun, surau kita pun kita ludah. Buang kahak tak? Kalau surau kita pun kita tak buang kahak, jangan ambil buang lah kat surau orang. Tak. Untuk kalau ada kahak, macam mana nak buat? Bulan puasa pula tu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dalam ni, macam tak boleh. Tahan. Macam mana? Batal bayang. Kalau puasa, batal puasa. Pasal ada benda asing masuk dalam mulut, dah keluar, masuk balik. Batal hukum makan dan minum. Telan tak boleh. Betul buat macam mana? Nak kena buat keluar macam mana? Tu yang antara kalau nak keluar, kalau nak ludah, kiri. Kalau bukan masjid, bukan tempat orang, rumah kita, kiri. Tu pun bukan dalam keadaan berjemaah. Untuk kalau nak buang juga, macam mana? Masjid, macam mana? Tak pun ni ridak. Sembahyang ada ridak di sebelah. Macam mana? Pergerakan nanti jumpa Pak Salat. Jangan sampai ada 3 pergerakan berturut-turut. Kena jaga semua pasal dia tertib solat. Siap. Boleh. Betul. Ni, macam mana? Biar kan. Najis tak? Kahak tak najis tapi cemah. Dia menjijikkan. Kalau tak jijik, mai saya nak ludah muka nak. Macam mana? Kau dah ambil berkat ludah saya. Tadi pun dia orang beli kelulut, kata nak ambil berkat. Tak tahu lah. Bukan kelulut saya. Dia orang kalau boleh, kalau ada kelulut yang saya bela, saya pergi sedut sendiri, saya jual. Oh, tu kalau 1,000 sekilo pun dia beli kan saya. Ramai yang tanya itu. Kelulut ada Ustaz? Ada. Kelulut Ustaz ke? Kelulut saya ada tapi saya tak sedut lagi. Oh, kalau boleh kami nak kelulut Ustaz. Oh, nanti ada aku jual sungguh 1,000 sekilo jual. Ada saya, ada 7 sarang. Tak nak sedut, saya tu sedut sekali. Tak banyak lagi. Nanti kita buat industri kelulut pula sini. Arnab dah ada, kuda dah ada, burung ada, ayah ada. Kelulut pula ada. Nanti ajar hangpa lah nak urus kelulut macam mana. Kelulut lagi tak rasa, biar kelulut. Kelulut pula ceritanya. Nak cerita berkat tadi. Jadi dia bukan najis, cemah. Betul? Buat tangan. Tak pun baju, tak pun ekor serban panjang. Macam mana? Ni panjang. Biar situ. Lepas tu habis kat baju kita semua. Kalau ada sapu tangan, seluk sapu tangan. Pergerakan nanti kita belajar. Jangan sampai 3 pergerakan. Ada yang terpaksa berhenti. Bila ada berhenti, letak, lepas. Kalau nak lepas.
Ni kita tak ada masalah, tak apalah. Kalau waktu-waktu yang ada masalah, so semua kuat, kahak banyak kan, hidung pula duk meleleh dah, serai, nak semayang pun susah, lelah. Apa adik-adik tu Lepas tu kita kena tahu hukum. Pasal walaupun tak jadi kat kita, andai kata terjadi, bagaimana nak selesaikan dia? Kita dah mengaji dah tahu lah bagaimana cara dia. Macam mana pun makruh, taklah haram. Itu je lah sikit. Taklah batal solat. Tak. Pasal apa? Bahkan kalau ikut bukan saja dalam bab solat, kalau di luar solat pun, kalau ada kita nak buang kahak, jangan buang di arah depan, jangan buang di arah keranan. Pasal apa? Kalau nak buang, buanglah arah kiri. Kalau beludah, macam mana? Kiri kan dia. Kalau kiri ni ada orang, kiri kan belah tak ada orang. Boleh? Faham saya sebut apa? Faham? Pasal apa? Pasal memuliakan malaikat yang ada di depan, malaikat ada di belakang, di kanan. Kiri tak apa. Pasal kiri memang tempat yang memang istilahnya nak istinja kiri, kan? Nak buang ingus pun kiri. Kiri ni benda-benda yang istilahnya yang ada benda menyakiti, benda cemam, benda yang diluati, kiri. Istinja, cabut tahi, kiri. Jadi kalau nak buang kahak, kiri. Dan ajar juga kalau masjid depan ada tingkap, jangan ludah hala kiblat. Orang tua-tua dulu semua tengok. Kalau ada tok imam lah, ada tok imam kat masjid depan ada tingkap, buka tingkap belah depan belah kiblat, makmum silat-silat taubat tak ikut dah imam ni. Macam apa? Imam apa orang istilahnya? Imam tak jaga adab. Dulu macam tu. Hampa saya tak tahulah. Zaman hampa apa bisa tengok, hampa bisa mengaji, hampa bisa dengar penjelasan macam tu. Zaman saya dulu kalau ada tok imam macam tu tak pakai. Macam apa? Istilahnya imam tak ada adab. Ataupun semayang, habis semayang, betul ni kiblat ni. Tunjuk kaki belah kiblat. Duk gede-gede lah tu. Gede. Okay. Cara kalau yang tu tok imam, taubat tak buat tok imam lah. Siapa? Tok imam tak jaga adab. Dulu orang berkira bab-bab tu. Lagi wa kashfu ra'sin wa mankibin, dan wa kuriha kashfu ra'sin, dan makruh kashfu ra'sin. Apa kashfu ra'sin? Kasyaf apa? Buka ra'sin, kapla. Makruh semayang buka kapla. Kepala kapla tu kepala lah, yang tercengang pula. Pelik. Tak bisa dengar kapla. Kepala. Ra'sin kepala. Semayang buka kepala. Macam mana? Ambil kepala cabut. Itu. Apa maksud buka kepala? Tak pakai kopiah. Ramai nak tanya orang semayang tak pakai kopiah. Taklah haram, tapi makruh. Orang dulu-dulu, tak semayang tak pakai kopiah ni leceh lah. Habis-habis tidak macam mana? Habis-habis tidak macam mana? Cari sapu tangan, kain, apa untuk ikat juga kepala tu. Untuk supaya ikat kepala apa? Tutup juga kepala tu. Kau ikat, tutup juga kepala tu waktu semayang. Tahu tak ada kepiah pun, dan tak pakai kepiah pun, nak solat ambil kepiah pakai. Dulu lah macam tu. Sekarang macam mana? Selamba je. Ustaz jangan kata nak sembahyang kepiah. Ustaz pun tak kepiah. Mufti tak kepiah. Leceh sungguh. Jatuh habis martabat ni. Tapi pada dia marah tu benda biasa. Dia orang tak mengaji cara ulama-ulama kita dulu. Ulama kita dulu cocok gambar-gambar tutup ulama dulu. Kan ada gambar-gambar tutup ulama-ulama dulu kan. Cuba tengok rupa dia semua. Ada tak hak bojeng. Ada tak yang kashfu ra'sin ada? Yang tak pakai kepiah, hangpa saya tengok. Semua kepiah, semua serban lah. Serban besar mana? Saya punya serban besar ni ke dia orang punya serban besar ni? Besar mana serban-serban ni mah? 7 hasta. Mana 7 hasta kau? Sekali dia pakai, waktu tak pakai dah. Masuk. Payah nak ikat. Payah nak lipat. Orang dulu kan payah. Itu mujahadah tu. Satu dia orang payah, dia orang tinggal. Dia yang payah nak pakai
Kopiah pun payah. Macam mana? Tu yang tak tutup kepala apa pun. Dengan bangganya sembahyang. Pakai t-shirt. Allah. Lah ni. Orang muda lah ni. Tengok. Rata-rata kalau pergi pekan, sembahyang pekan, payah cari pakai kopiah. Anak-anak muda payah nak pakai kopiah. Semua. Jadi, memanglah kita bicara kitab, atas kata makruh. Makruh ya Ustaz. Bukan macam tu sepatutnya berkata makruh. Makruh kan tak elok kan? Apa makna makruh? Dibenci. Benda yang dibenci. Takkan kata benda yang dibenci ya Ustaz. Gitu. Jadi belajarlah pakai kopiah, apa tu? Jangan saja kopiah, serban. Sembahyang dalam keadaan buka kepala ni bukan dalam ajaran kita. Untuk kalau musim haji umrah itu lain. Itu dah memang tak boleh pakai, atau memang ibadat khas. Pakai kena denda pula. Jadi kalau pakai kena denda, apa fahamnya? Masa tak ihram pakai. Satu dalam bab ibadat ni, bila memang kita duk pakai, bila ihram haji atau umrah, dalam ihram tak boleh pakai. Alamak, tapi dah taat je lah, tak boleh pakai. Macam orang perempuan duk tutup muka. Bila dalam ihram macam mana? Tak boleh tutup muka, buka muka. Bila habis ihram, dah tahallul macam mana? Tutup balik muka. Tu nak menunjukkan kena tutup muka. Tu yang nak menunjukkan kita orang lelaki walaupun tak dalam keadaan solat macam mana? Pakai kepiah. Pasal kepiah ni memang syariat. Kalau tidak, tak adalah larangan orang yang berihram haji dan umrah tak boleh pakai tutup kepala. Nak menunjukkan bahawasanya memang kalau bukan dalam keadaan ihram, memang orang lelaki ni pakaian dia ada pakaian yang tutup kepala. Ya. Tutup kira guru kita hurai macam tu. Satu demo berpakaian macam tu. Lah ni tengok. Lain urusan. Lah ni ustaz mengajar pakai tracksuit, pakai t-shirt, kepiah hendak tak? Kita ni hendaklah takwa pada orang Taala. Sembahyang dua jangan tinggal. Tapi sembahyang dua kepiah tak pakai. Pakai t-shirt pakai keluar tracksuit. Macam nak pergi jogging. Ustaz mengajar macam pergi jogging lah ni. Ya, apa tengoklah. Dalam YouTube ada, nak buka tengok, saya buka. Nanti saya pasang TV tu, buka. Masuk ke YouTube. Pergi tengok. Ada ustaz mengajar pakai t-shirt dia, kepiah tak pakai. Macam nak pergi jogging. Ya Allah. Tak ada adab langsung dengan ilmu, dengan kitab, dengan ulama. Tak ada langsung. Jadi, buka kepala. Lagi, wamang kibin. Dan makruh dalam solat kashfu mangkib. Apa mangkib? Bahu. Mangkibun, mangkibani, manakib. Famshu fi manakibiha. Asal mana bahu? Sembahyang buka bahu. Bila sembahyang buka bahu? Tak pakai baju lah maksud dia. Sembahyang tak pakai baju. Ataupun pakai baju singlet. Baju seteng tu setengah. Seteng. Pakai baju pergi singlet angkat ketiak, nampak bulu ketiak. Kalau ada bulu lah. Allah. Ya, baju seteng pakai. Bahkan pakai jubah macam ni. Ada makruh dia. Tok guru tak pakai ya. Kalau lagi Mekah kata hal qumta minal manam, kau bangun pada tidur. Pasal jubah macam ni, kalau orang Arab ni jubah tidur. Tak dia pakai, saya tunjuk kan. Kalau pergi kat Mekah, kat Madinah, pergi kat negeri Arab, kalau pakai jubah macam ni orang gelak. Macam apa? Pakai jubah untuk tidur, tapi dia pakai sembahyang. Jubah tu memang dijual, tapi jubah tu jubah tidur. Saya pun baru tahu. Saya ingat kan, buat Pak Arab ni jual lengan pendek, jubah lengan pendek. Dulu saya pelik lah. Cuma saya pelik, saya tak tahu. Kita tak tahu kan. Tengok, siapa jubah lengan pendek? Orang kita sembahyang belajar dalam kitab, memang kitab ulama kita sebut. Sembahyang ni bahu buka satu. Lagi apa? Sembahyang dalam keadaan pakai lengan pendek. Memang sebut dalam kitab makruh. Ada makruh dia. Haram tidak lah. Ada makruh dia. Tapi tengok apa jubah Arab ni pakai lengan pendek. Kita jumpa pak-pak Arab, syekh-syekh Arab yang memang orang Arab. Kata dia, bila dia tengok orang pakai baju jubah lengan pendek, dia kata, muskil. Kenapa muskil?
Kita tanyalah, ai sebab muskil Syekh? Kenapa kan? Kenapa muskil? Kenapa? Jadi ada siap, niam. Niam. Tidur kata dia. Jubah ni tak tidur. Hum yalbasuna halis salat. Muskil. Macam orang, kalau kita tengok cerita drama-drama Melayu, selalu pakai baju tidur. Kalau cerita-cerita lama, pakai bajunya ni. Baju belang-belang. Tak tahu. Baju tidur kan. Baju tidur memang kadang ada orang dia pakai nak tidur, mesti pakai baju tidur, betul? Baju tidur tu pergi masjid semayang. Allah. Macam mana? Muskil. Macam mana? Pakai baju macam nak pergi motong getah. Pakai je tu. Pergi main duha. Allah, bukanlah kata haram tak sah, bukan. Tapi muskil. Pakai tracksuit, pakai baju t-shirt, kopiah tak pakai, main duha. Macam mana? Muskil. Kena muskil. Saya tu bukan suit dia. Bahkan ulama kita macam mana? Motong getah pakai juga. Tengoklah, ada orang yang memang macam tu kan. Masuk sawit pakai sorban. Tapi kalau sorban semayang lah, sorban yang dia pergi ke sawit lah. Motong getah pakai sawit, pakai sorban. Sorban masuk pergi motong lah. Jadi makruh dalam keadaan tak pakai baju. Mangkip ni, tu kalau kata umrah, pasal apa semayang pakai sekerat je baju pula. Itu dah ibadat khas lain. Tak boleh nak kias ibadat khas dengan ibadat yang yaumi, yang harian ni, yang daily punya ibadat. Lagi wa kuriha salatun bi mudafaati hadasin, dimakruhkan sembahyang dengan bertolak-tolak hadas. Itu asal bahasa. Apa maksud bertolak-tolak hadas? Maksudnya sembahyang adalah menahan kencing atau menahan berak. Menahan daripada membuang air besar atau buang air kecil. Dah berasa nak terkencing ni, macam mana? Tak pergi kencing, buat apa? Sembahyang je lah, tak pergilah kencing. Malas nak pergi air sembahyang. Allahu Akbar. Itu kan sembahyang buat apa? Tengah sembahyang jadi apa? Ada air kencing yang tahan. Tambah pula nak terkencing lah. Macam mana? Tahan, sehari kau nak bertabur. Kepala paip longgar lah tu. Silap bertabur. Makruh. Pasal apa? Menghilangkan konsentrasi dengan solat. Makruh. Salatun bi mudafa'ah wa bi maqbarah wa salatun bi maqbarah. Solat sembahyang bi maqbarah, bi ba dengan makna zarfi wa nafi, di tanah perkuburan. Maqbarah, tanah perkuburan. Pasal apa kat tanah perkuburan? Pasal kubur ni tambah kubur yang pernah dibongkar. Bongkar tu pergi tanam lain, pasal kubur tu dah lama, lagi kuat makruh dia, bahkan ada ulama kata haram. Pasal apa? Pasal bila bongkar ni, air-air mayat dan badan-badan yang telah reput tu bila dibongkar, yang tu antara ada di permukaan bumi. Jadi dah bernajis tanah di atas. Kalau tak bernajis pun ada makruh sembahyang di tanah perkuburan. Sembahyang apa ni? Sembahyang fardu, sembahyang sunat lah. Buat apa pergi sembahyang kat kubur, tak tahu. Seperti sembahyang mayat boleh. Ada buat sembahyang mayat, nanti jumpa. Antaranya kita nak sembahyang mayat. Mayat dah dikebumi. Kita tak ada sembahyang waktu sebelum dikebumi. Kita pergi tak ke bumi dah. Ada tak syariat sembahyang mayat? Ada. Dah nak sembahyang mayat ke mana? Kat kubur lah. Sembahyang mayat boleh. Pasal dia tak melibatkan sujud dan rokok, qiyam saja. Rukun ni qiyam saja. Sembahyang mayat boleh. Jadi kita cerita sembahyang yang ada makruh ni, sembahyang apa kat kubur ni? Sembahyang biasa, yang ghair sembahyang mayat. Sembahyang mayat ada hukum sembahyang mayat nanti, sampai yang tempat jumpa. Tu yang datang hukum tu. Jadi kalau tanah perkuburan makruh kita jadikan tempat solat. Kalau sembahyang masjid-masjid yang depan tu kubur, sebelah tu masjid, macam mana? Itu memang dah sebelah ni wakaf kubur, yang ni wakaf masjid. Yang kubur-kubur yang masjid-masjid lah. Boleh. Bukan pergi sembahyang tanah perkuburan tu, sembahyang kat masjid lah.
Tapi sebelah masjid tu ada kubur. Itu je. Kalau kita belah Perak ni jarang tengok tu. Kalau kita pergi belah Kedah banyak masjid-masjidnya tu kan. Tambah masjid lama-lama tu, boleh kata depan masjid tanah kubur. Tak depan pun sebelah kan, macam tu kan. Rata-rata belah Kedah, rata-rata masjid dia macam tu. Cuma kalau dengan sifat sekarang penuh adalah biasanya tanah perkuburan tu. Tapi memang masjid kubur, masjid kubur. Sebelah ni masjid, sebelah ni kubur. Sebelah ni masjid, sebelah kubur. Perak ada tapi tak banyak. Tapi paling banyak Kedah, Penang. Masjid lama-lama boleh kata kebanyakannya macam tu. Pasal dia orang dah jadi budaya dah. Tanah wakaf untuk masjid, tanah wakaf untuk kubur. Sebelah-sebelah ya. Sebelah-sebelah ya. Jadi kalau nak jadikan tempat sembahyang tu makruh. Baik. Siap. Faslun tusannu sajdatani qubaila salamin. Itu dulu. Ini bab sujud sahwi. Soal kalau ada makruh. Bab makruh. Solat dalam gelap. Harus boleh sembahyang, ada masalah. Tapi jangan dalam gelap sampai kiblat pun tak tahu kat mana. Main tala ya, tu. Dari segi harus boleh sembahyang dalam gelap. Kalau dalam gelap tu menyebabkan kita jadi tak ketahuan, pening lah apa, ataupun gelap tu menyebabkan terbuka, terbayang macam-macam alam luas sana, pasanglah lampu. Tu pun macam-macam passion orang. Ada orang dia suka gelap nak sembahyang, boleh, tak ada masalah. Cuma ada makruh ke tak? Dia makruh dia bukan bahas gelap, dia masalah pejam mata tak pejam mata. Memang kaedah asal sembahyang bukan pejam mata, sembahyang mata tengok tempat sujud. Tak ada apa. Dia kalau sembahyang tak ada apa. Dia kalau sembahyang, makcik tu sembahyang dalam gelap, hang pun sembahyang dalam gelap. Tu haram. Hang duduk dengan tempat gelap dalam dengan makcik tu. Tu haram. Makruh tu pasal hang sembahyang seorang, dia tak sembahyang lagi kot. Macam tu kot. Maksud dia makruh. Hang faham? Tenggelam tu makruh. Sajalah saya melawak sikit tu. Kalau hang sembahyang dalam satu masjid, tak ada tirai pula, atau satu surau, tu dua tempat gelap. Dua orang pula tu. Tu saya silap kena tangkap basah. Satu mah haram. Saya pergi ikut tu sikit saja, saya gunakan isu tu sikit. Kalau ikut asal harusnya. Faslun, okey. Itu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayyatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah.